banyak sudah kita ketahui daripada rancangan yang lalu. Boleh juga doktor sebutkan beberapa lagi untuk penjelasan kita bersama-sama. Doktor, adakah terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Jepun yang dilakukan oleh penduduk Muslim Jepun sendiri? Ya, memang ada. Kita perhatikan yang terkenalnya adalah terjemahkan oleh Omamita umpamanya. Omamita dialah seorang Muslim dan dia seorang ulama menterjemahkan Al-Quran yang terbaik mengikut pandangan pengarang buku ini. Yang terbaik ini ialah yang dilakukan oleh Omamita. Kemudian dia ada revised version je pada tahun 1982. Omamita telah mengadakan semakan kepada terjemahannya supaya diperlengkapkan lagi. Maka terjemahan ini dianggap sebagai yang terbaik dalam bahasa Jepun hari ini. Sebelum itu ada beberapa terjemahan yang dilakukan umpamanya oleh Isuzu. Isuzu adalah seorang bukan Islam sebenarnya, tetapi dia banyak menyelidiki tentang Islam. Buku-buku ini tersebar, kita boleh baca di negara kita juga. Tetapi terjemahan ini tidaklah tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Omamita. Maka bagi penduduk Jepun yang belum memahami bahasa Arab, maka harus merujuk kepada buku yang lebih tepat dalam terjemahannya. Tepat terjemahannya. Dan selain pada itu ada juga yang tulis oleh Okawa, maknanya lebih awal pada tahun 1950 lagi dia telah menterjemah Al-Quran, dan juga dia bersandar kepada terjemahan dalam bahasa lain yang bukan direct daripada bahasa Arab, dan ini juga dicurigai. Dan kerana itu sebab ini kitab-kitab ini ataupun terjemahan ini dipelajari di masjid-masjid di seluruh Jepun. Dan mungkin juga kita boleh sebut antara masjid yang awal di Jepun ialah Masjid Kobe yang dibuka pada tahun 1938 yang sempena kedatangan tentera Islam Turki ke Jepun. Kemudian di Tokyo juga dibina sekitar tahun yang sama, tetapi kemudiannya dibina semula dan siap dalam tahun 90-an. Kemudian di Gotoku, saya tak pasti kawasan mana ni sebab tak pernah sampai di Jepun, cuma pernah singgah di Narita sebentar saja, sekejap saja. Dan banyaklah kita lihat masjid-masjid yang terakhirnya adalah di Shisaki pada tahun 1952. Dan penterjemahan Al-Quran ini sangat penting untuk diadakan di masjid-masjid dan juga di persatuan-persatuan Islam yang ada di persatuan-persatuan yang tersebar di seluruh Jepun. Dan ini adalah perkembangan yang berlaku di Jepun yang mengikut penjelasan yang dilakukan oleh pengarang ini. Sebab kalau ikutkan untuk memahami Islam kita perlu mengetahui isi Al-Quran doktor Iya. Dan berbalik kepada kisah umat Islam di Jepun mesti ada banyak masalah yang melanda umat Islam di Jepun. Jadi boleh doktor jelaskan sedikit? Ya, mengikut pengarang buku ini mungkin kita sebut dalam rancangan yang lepas juga ialah tanah perkuburan itu penting. Sebab dia kata kalau kita dalam keadaan biasa untuk mengumikan satu mayat memerlukan sekurang-kurangnya 800,000 yen untuk satu kubur. Dan oleh sebab itu dia berterima kasih kepada seorang dermawan bangsa Jepun Islam yang cuba mendapatkan satu tanah kubur, dan tanah kubur ini dibina di Enzan City, katanya dalam kawasan Tokyo juga, yang dibina pada tahun 1968. Tetapi tanahnya mungkin terhad dan mungkin dilakukan berlapis-lapis, saya tidak pasti. Sebagaimana di tanah air kita pun begitu juga dibuat sekarang Tapi sekurang-kurangnya mereka sudah ada tanah perkuburan yang pertama di Jepun, dan itulah di antara masalah Jepun. Yang keduanya adalah untuk masuk ke dalam budaya Jepun. Sebab orang Jepun ni dalam satu hal mereka terbuka, tetapi dalam satu hal lain mereka curiga kepada budaya asing. Tidak mudah percaya dengan budaya asing kecuali kita dapat bawa sesuatu yang mereka dapat meyakini. Dan oleh sebab itu propaganda yang dibawa oleh media barat mengatakan Islam ini sebagai satu agama yang anti kemajuan dan sebagainya, ini mempengaruhi sebahagian daripada masyarakat Jepun. Tetapi kita lihat dalam zaman keakhir ini, kata pengarang ini, Jepun mula tertarik dengan Islam kerana orang di seluruh dunia membincang tentang Islam, ganasnya Islam. Oleh sebab itu Jepun pada mulanya mereka ingin mengadakan satu dokumentasi ataupun rancana TV untuk menunjukkan keganasan Islam. Tetapi bila mereka bertemu dengan orang Islam, mereka datang pada musim puasa, dan rupa-rupanya ada orang Jepun juga yang mengamalkan puasa yang demikian, walaupun ini bukan perkara yang dilakukan oleh agama mereka, tetapi amalan sendirian untuk menjaga kesihatan. Dan mereka melihat orang Islam berpuasa, dan mereka ada yang mengambil gambar dan bawa ke dalam TV, dan masyarakat Jepun melihat orang Islam melakukan perkara tersebut. Dalam hari raya, TV NHK pernah membuat satu liputan yang besar. Bagaimanakah umat Islam makan, bagaimanakah umat Islam solat, dan mereka solat di satu taman di tengah bandaraya Jepun. Dan orang Jepun kerumun mereka. Solat raya? Solat raya, sebab sunat solat raya Aidilfitri ataupun Adha ini di tanah terbuka. Dan mereka lakukan di Jepun. Orang Jepun nak tahu apa yang mereka lakukan. Dan apabila melihat orang Islam solat ini cukup muka
begitu tertib. Cukup tertib. Iman seorang di depan. Yang lain bersusun dalam saf masing-masing di belakang. Apa yang imam buat, mereka lakukan. Berdisiplin sekali. Berdisiplin. Mereka tunduk bersama. Mereka bangun bersama. Mereka berdoa bersama. Dan mereka mempunyai khutbah. Ada dalam bahasa Jepun. Dan ini sampai mesej kepada orang Jepun. Boleh mereka fahami juga isi. Mereka fahami juga. Dan ini memberikan satu gambaran kepada masyarakat Jepun bahawa masyarakat Islam ini bersedia untuk berdialog dengan mereka. Dan sudah mula muncul forum-forum tertentu yang dialog ini dilakukan. Lebih-lebih lagi untuk tujuan budaya. Apakah minat makanan yang diminati oleh Islam, apakah yang dilarang oleh Islam, apakah pakaian-pakaian tertentu. Dan ini merapatkan. Dan barangkali mereka boleh mengenali Muslim secara langsung, bukan berdasarkan kepada apa yang dilaporkan oleh media barat. So mereka lebih kenal. Dan mengikut pengarang buku ini, Islam is the most rapidly expanding religion in Japan juga. Agama yang paling cepat berkembang di Jepun. Dan ketika mungkin buku ini ditulis, ketika itu peristiwa Amerika sedang menyerang Iraq, mungkin buku ini tulis agak lama walaupun dicetak pada masa yang lebih lewat. Maka itu juga memberikan satu impak yang besar kepada masyarakat Jepun untuk melihat bagaimanakah Islam ini selalu dipersalahkan oleh pihak barat. Tetapi mereka boleh berfikir, mereka melihat bahawa Amerika menyerang Iraq. Yang dipersalahkan ialah Iraq. Amerika menyerang Iraq, maka dia dipersalahkan adalah Iraq. Dan oleh sebab itu ada sesi-sesi dialog. Mereka banyak soalan-soalan yang sensitif yang mereka tanya, tetapi mereka memerlukan jawapan yang konkret. Tetapi pelajar-pelajar kita cukup cekap sebab mereka walaupun boleh menjawab sebab mereka datang daripada pelbagai negara Islam dalam persatuan yang rapi. Mereka sudah menyediakan jawapan yang begitu konkret dan ini meyakinkan orang Jepun. Banyaklah peristiwa-peristiwa yang lain yang kita dapati yang menyebabkan orang Jepun merasa takut pada Islam, tetapi dirapatkan kembali dengan penjelasan-penjelasan ini. Dan kita dapati bahawa inilah yang menimbulkan minat mereka untuk mengkaji Islam. Kita lihat di Barat juga. Di Barat juga apabila Islam ini dipersalahkan, tidak difahami dan digambarkan demikian, mereka mengkaji. Mereka nak tahu sejauh manakah keburukan Islam ini. Hasilnya terbalik. Kita dapati baru-baru ini, mungkin tidak disebut dalam buku ini, Dr. Ian Weber, pakar ekonomi Britain, memeluk Islam. Sebab dia melihat kemeluk yang berlaku di Amerika hari ini. Yang berlaku di dalam kegawatan ekonomi tak dapat diselesaikan. Apakah punca? Dia pergi dalam dan dia dapati pada masa pemerintahan Presiden Reagan, Presiden Reagan menggunakan sistem percukaian yang dicadangkan oleh Ibn Khaldun, yang disebut sebagai sistem Kaldan. Kaldan itu mengambil nama Ibn Khaldun. Walaupun mereka tidak sebut, mereka sebut nama-nama lain, tetapi Presiden Reagan secara khusus menyebut sistem percukaian Ibn Khaldun. Dan inilah yang dikaji oleh Dr. Ian Weber ini, seorang pakar ekonomi Britain, dan dia memeluk Islam kerana melihat kecantikan bahawa masalah ekonomi boleh diselesaikan dengan cara yang diberikan alternatifnya oleh Islam. Dan kita lihat bank-bank Islam mula berkembang di Eropah dan sebagainya. Bagaimanakah untuk melihatnya? Begitu juga boleh jadi kita lihat seperti Bond Ridley. Bond Ridley ini yang mungkin sangat terkenal. Dia juga digambarkan oleh Barat, bahkan dia adalah seorang jurnalis yang menggambarkan bahawa Islam ini ganas. Sehingga dia telah pergi ke Afghanistan, menyiasat sendiri. Akhirnya dia memeluk Islam. Perkara yang seperti ini berlaku di sebalik daripada apa yang kita jangkakan. Kita jangkakan propaganda Barat mengatakan Islam ini ganas, maka orang makin jauh. Tetapi realitinya makin tidak. merapatkan diri kepada Islam. Iya, itulah yang berlaku di Jepun juga, perkara yang sama berlaku. Jadi nampaknya suasana dunia yang melanda umat Islam kini nampaklah bahawa boleh juga turut mempengaruhi rakyat Jepun, doktor. Jadi apa pendapat doktor? Ya, benar. Sebab kita dapati bahawa inilah ada dua wajah yang kita boleh lihat. Satunya dia boleh membawa satu aspek yang buruk sebab propaganda tadi, tetapi aspek yang baiknya adalah mereka mula berbincang dalam di internet. Internet sekarang menjadi medan yang cukup, medan forum yang cukup menarik sebab dia tidak terikat dengan geografi. Walaupun orang Jepun, tetapi dia boleh berdiskusi dengan sebarang orang di dunia, dan ini menyebabkan dunia sangat terbuka. Dan mereka diberikan dengan hujah. Kalaulah kita masuk dengan web yang betul, dengan hujah yang betul, maka kebenaran itu hanya satu. Selain pada kebenaran ada kepalsuan. Mereka yang
cintakan kebenaran, mereka akan mencari dan mereka akan menemui perkara yang sama. Sebab orang yang cerdik, dia akan mendapat kesimpulan yang sama. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sejarah, dan inilah di antara bagaimanakah kita melihat berlaku di situ. Sebab di antara masalah yang dihadapi oleh orang Islam juga di sana adalah makanan. Makanan halal bukan sahaja di Jepun, tetapi di seluruh dunia yang umat Islamnya adalah minoriti. Dan oleh sebab itu yang dilakukan oleh pengarang buku ini ialah untuk membentuk database dan bagaimanakah untuk menyediakan makanan-makanan, makanan halal dan sebagainya dalam usaha yang kecil-kecilan. Sebab umat Islam masih lagi terpecah, bukan duduk pada satu tempat. Mungkin di satu universiti yang besar ada umat Islam yang ramai daripada pelajar-pelajarnya, tetapi belum pasti mereka bersatu. Tetapi dengan adanya persatuan Islam ini, sebahagian daripada pelajar itu akan bergabung dengan persatuan Islam ini, dan mereka ada seminar setiap tahun dan juga setiap musim, mungkin musim panas dan sebagainya, dan ini akan memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah. Memang banyaklah malah usaha umat Islam di Jepun untuk menghadapi masalah semasa. Macam doktor katakan tadi, masalah makanan, lepas tu menguruskan jenazah dan juga tanah perkuburan. Jadi macam mana doktor? Ya, kalau dalam soal makanan tadi dia kata kalaulah golongan bangsawan Muslim ada juga daripada Kuwait, daripada negara-negara yang kaya, mereka mendapat makanan daripada syarikat airline, dan ini adalah syarikat-syarikat yang membawa makanan dan mereka dapatkan makanan secara harian daripada airline sini. Itu untuk orang yang bangsawan yang kaya, yang penerbangan. Kalau macam MAS, umpamanya bila MAS sampai ke Narita, mungkin pelajar-pelajar yang mempunyai wang yang banyak boleh dapat daripada, tetapi yang dia maksudkan ialah pelajar yang kebanyakan yang tidak berkemampuan. Lebih-lebih lagi dia kata bukan sahaja pelajar yang berada di sana, tetapi ada mereka yang datang ke Jepun dengan pelbagai urusan dan mereka menetap di Jepun. Contohnya macam yang berbangsa Arab Islam. Mereka datang asalnya tujuan untuk belajar, kemudian mereka menetap di sana dan mungkin mereka tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya, tetapi dia katakan jalan yang selalu dilakukan oleh mereka ini ialah mereka berkahwin dengan orang Jepun. Dan ini memberikan kelonggaran dan ada beberapa peruntukan untuk mereka, dan inilah di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam buku ini. Selain pada itu ialah untuk memperkenalkan Islam secara mudah, dan dia memberikan contoh-contoh memperkenalkan Islam sebagai feedback kepada propaganda daripada barat ini dengan cara yang mudah. Apakah Islam? Apakah rukun Islam? Apakah rukun iman? Siapakah Muhammad? Siapakah Nabi Muhammad? Siapakah Allah? Dan sebagainya. Soalan-soalan seperti ini sebahagiannya dia letakkan di sini. Kasih sayang cukup menarik, sebab orang Jepun mungkin kerana sekarang ini masalah kejiwaan, mereka resah, kegembiraan, dan apabila mereka melihat orang Islam, apabila menghadapi masalah-masalah kewangan dan sebagainya, mereka tidak segera membunuh diri. Dan membunuh diri adalah perkara yang diharamkan dalam Islam, dan orang Jepun sangat cenderung untuk melakukan perkara tersebut. Dan mereka melihat bagaimanakah apabila sesuatu kemalangan dihadapi oleh orang Islam, berbeza tanggapan yang ditanggapi oleh orang Jepun. Ini semuanya memberikan pengajaran kepada mereka. Semuanya ditulis dalam buku ini untuk mendekatkan. Saya rasa walaupun dia dicetak di Malaysia, tetapi tulisan asalnya bermaksud di Jepun, sebab sebahagian daripada tulisannya ialah daripada tulisan-tulisan makalahnya. Makalah-makalah yang ditulis di Jepun, kemudian dikumpulkan. Dan di antara yang menarik yang akhir sekali, dia tulis tentang pengakuan-pengakuan oleh penulis-penulis Jepun tentang Islam. Yang satu tulisan ini cukup menarik oleh seorang profesor ini, Profesor Yoshitake. Profesor ini menulis, dia bukan Muslim, dia menulis kepada pengarang buku ini apabila dia ditanya oleh orang Barat tentang keganasan Islam, tetapi dia tak jawab kepada Islam, dia jawab kepada pengarang buku ini. Dia kata seperti berikut, dan dia kata cuba anda imbas kembali ketika Islam kemuncak di Sepanyol. Rupa-rupanya profesor ini adalah lebih mengetahui daripada orang Barat tentang Sepanyol. Dan dia kata ketika orang Islam telah mencapai satu ketamadunan yang besar di Sepanyol, orang Barat, Eropah, dia kata semi-barbarian. Dia mengatakan orang Eropah dalam keadaan semi-barbarian. Memang dalam sejarahnya sebenarnya, dalam the Dark Ages, mereka membunuh saintis mereka. Kita tahu bahawa Galileo Galilei yang mengatakan bumi mengelilingi matahari dibawa ke mahkamah untuk diinkuisisi. Itu disebut oleh profesor ini. Dan oleh sebab itu, anda kaji Islam itu dengan betul. Dia bukan Muslim. Dan inilah yang digambarkan oleh sebahagian daripada intelektual Jepun yang mengkaji sejarah yang benar. Saya rasakan kalaulah pendedahan yang ada sejarah yang benar tentang umat Islam
kaji di Jepun, profesor-profesor seperti ini akan cepat tertarik. Sebagaimana kita lihat saksikan ini profesor-profesor di Eropah. Apabila mereka mengkaji tentang dalam pelbagai bidang, keindahan Islam itu akan tercongkit di dalam budaya, dalam pendidikan. Siapakah yang memulakan pendidikan? Siapakah yang memulakan universiti di Eropah? Dan di Jepun kita tahu, di China kita tahu, yang membina universiti yang pertama dalam kurun ke-10 dilakukan oleh orang Islam, oleh pengikut-pengikut kebudayaan yang membawa Islam. Orang Islam yang membina universiti yang pertama yang mempelajari matematik Islam dalam bentuk yang kita kenali sebagai mana di Jepun. Kalau kita lihat Sekikawa mengembangkan Islam daripada Sushiji mengembangkan matematik Islam di China. Dan oleh sebab itu kalau kita perhatikan dengan ikhlas, kita temui asal usul Islam di dalam matematik, dalam astronomi, di dalam fizik, dalam perubatan. Bahkan perubatan yang dikembangkan oleh Ibn Sina, berkembang herba-herbanya dikembang di China, dikembangkan di barat oleh Hahnemann di dalam homopatinya. Dan ini semua kalau kita boleh trace sampai kepada umat Islam kalau kita ada dalam kajian kita. Dan inilah yang profesor ini sebut kepada penulis buku ini. Selain pada itu, pada akhir buku ini juga penulis ini menggambarkan khutbah takhir Rasulullah. Betapa cantiknya Rasulullah memperlihatkan bahawa umat manusia adalah umat yang satu, bahawa kita semua daripada Adam, bersaudara, dan yang terbaik pada kita adalah yang paling banyak bertakwa, yang paling banyak manfaat. Dan oleh sebab itu dia menyeru tentang sekarang masalah wanita dan kanak-kanak didera dan sebagainya. Cuba lihat di dalam Hajjatul Wada, dalam khutbah Hajjatul Wada digambarkan kan oleh pengarang ini ialah untuk tujuan dialog di antara penduduk-penduduk di Jepun. Satu lagi apa yang dibuat oleh pengarang ini ialah dia kumpul orang yang bukan Islam dan Islam di kalangan pelajar, dan masing-masing menceritakan latar belakang. Dan masa itulah pelajar-pelajar Islam mengambil ruang untuk menyampaikan budayanya, makanannya, cara hidup Islamnya kepada masyarakat Jepun. Inilah di antara yang dilakukan oleh persatuan di Jepun. Dan penulis buku ini adalah Abdurrahman Siddiqui, adalah presidennya. Oleh sebab itu dia menulis pada pengalamannya. Dan kalau pelajar kita di Jepun, carilah persatuan ini, bergabung dengan mereka. Sesungguhnya apabila kita membuat satu yang baik, dicontohi orang lain, maka pahalanya kita akan berganda juga. Jadi itulah dia ya. Banyak sudah diperkatakan oleh doktor tentang masalah, khususnya masalah umat Islam di negara Jepun. Jadi mungkin boleh doktor tambah ya secara khusus masalah Islam di Jepun. Ya, itulah masalahnya cukup banyaklah. Masalah yang kita sebut secara spesifik ialah masalah yang berkaitan dengan Jepun. Tetapi masalah yang lebih besar hari ini ialah masalah umat kita, sama ada di Eropah ataupun di mana saja adalah sama saja. Kita lihat bahawa semakin Islam itu ditindas, kita dapati tiba-tiba dia muncul di mana tempat ditindas, di situlah Islam muncul. Sebagai contoh ialah kita lihat kartun Rasulullah diperhinakan di Belanda. Dan kita lihat Rotterdam telah membina masjid yang terbesar di dunia hari ini. Baru diresmikan bulan lepas. Dan dia memuatkan beberapa ribu umat Islam yang boleh menangkan. Dia berlaku di Rotterdam. Rotterdam tempat yang wildest. Wilders ialah ahli parlimen yang begitu anti-Islam dan membuat filem fitnah dan sebagainya yang di luar daripada sifat toleransi beragama. Tetapi di situlah kita dapati timbulnya masjid dibina. Dan satu perkara yang pelik juga berlaku di Switzerland. Seorang ahli parlimennya yang bernama Daniel Stapel, yang mencadangkan supaya menara masjid tidak dibina, sebab daripada menara ini akan mengganggu suaranya. Dan dia lah mencadangkan dalam parlimennya supaya masjid tidak boleh ada menara. Dan bermakna tidak boleh melaungkan azan menggunakan speaker lah ya. Speaker. Dan akhirnya dia yang mula Islam. Dan bila dia masuk Islam, dia kata dia berazam untuk membina masjid. Tapi masjid yang dibina tidak boleh ada menara lagi sebab dia cadang dalam parlimennya. Bagaimanakah kita lihat Islam ditekan kadang-kadang oleh orang itu sendiri, orang itu yang kemudiannya mendapat hidayat yang memeluk Islam. Dan perkara yang seperti ini sukar untuk kita fahami. Itulah ketentuan Allah. Payah kita nak fahami di mana tempat Islam mempunyai masalah yang besar, termasuk di Jepun, di situ akan bangkit. Bahkan kata dalam kes di Belanda, 1/3 penduduk Belanda hari ini sudah Muslim. Dan satu bancian yang dilakukan secara tidak sengaja, nama yang paling popular di Belanda hari ini adalah Muhammad.
Apakah maknanya? Nama bagi bayi yang baru dilahirkan. Dia dalam pendaftaran Belanda. Penduduk Belanda. Bermakna 1/3 penduduk Belanda sudah Muslim. Dan mereka jangkakan dalam simulasi matematik tahun 2050 Eropah bertukar menjadi benua Islam. InsyaAllah. Dan ini satu benda yang tidak pernah kita terfikirkan. Dan itulah sebabnya timbulnya reaksi Wilders ini untuk membuat filem fitnah ialah kerana ramainya orang Belanda memeluk Islam, kerana mereka dipropaganda Islam ganas, mereka mengkaji dalam internet banyak sumber dan akhirnya mereka menemui sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dilakukan. Bahawa Islam agama yang cintakan kedamaian. Dan, memang kata apa ya, banyak membawa perkembangan dalam hidup manusia. Ya. Jadi itu dia.